khabar? Saya Ifat, tutor tetap matematik anda. Macam mana persiapan SPM korang? Oh, okey. Kita balik ke realiti. Kalau belum cukup bersedia, episod SPM Pro Plus ini khas untuk awak sebab saya nak sembang tentang format kertas matematik SPM terkini KSSM untuk awak buat persiapan macam pro. Untuk matematik, awak akan diuji dengan dua kertas satu dan kertas dua. Dalam kertas satu, awak akan diberi 40 soalan objektif yang membawa 40 markah dan awak kena jawab semua soalan dalam masa 1 jam 30 minit. Untuk kertas 2 pula, soalannya berbentuk subjektif. Awak dikendaki untuk menjawab secara tepat dan padat. Ada 10 soalan dalam bahagian A, 40 markah, awak kena jawab semua. 5 soalan dalam bahagian B, 45 markah, juga kena jawab semua. Dan 2 soalan dalam bahagian C, 15 markah. Pilih satu je. Jumlah markah kertas 2, 100 markah. Dan oleh sebab banyak soalan yang kena dijawab, jadi lebih banyak masa juga akan diberi. 2 jam 30 minit. Cukuplah untuk kita yang dah buat persediaan menjawab semua soalan kertas 2. Kan? Soalan SPM matematik ni susah ke? Itulah soalan yang paling popular tiap-tiap tahun. Untuk kertas 1, kalau ikutkan aras kesukaran, sebenarnya 50% soalannya adalah pada paras rendah. Jadi kalau nak pas, taklah susah kan? Tapi jangan kita berpuas hati dengan lulus mata-mata. Tentulah kita nak skor A+, kan? Yes! Kalau nak skor A+, awak kena beri perhatian pada soalan aras sederhana yang berjumlah 30% ni. Dan tahap tinggi 20%. Maknanya, boleh dikatakan separuh daripada soalan kertas 1 ni soalan kibat. Dan soalan akan melibatkan semua bab yang awak pernah belajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi, contoh soalannya? Soalan objektif, seperti biasa, awak diberi 4 pilihan jawapan. Jangan main tembak je, Soalan objektif perlu jawab dalam masa 1 jam 30 minit. Jadi secara purata, pelajar diperuntukkan hanya 2 minit untuk jawab setiap soalan. Sebuah beg mengandungi 4 guli merah, 2 guli kuning dan beberapa guli hijau. Sebiji guli dipilih secara rawak dari beg itu. Diberi kebarang kalian memilih sebiji guli kuning ialah 1/6. Cari kebarang kalian memilih sebiji guli yang bukan hijau. Soalan kebat macam ni. Ada teknik jawab dia. Dalam episod yang akan datang, saya akan bongkar teknik pro saya satu-satu. Jadi, pastikan awak tengok tau. Untuk kertas 2 bahagian A, 10 soalan, 40 markah. Soalannya pendek dan setiap satu membawa 4 markah. Ini dia contoh soalan untuk bahagian A. Diberi rajah gabungan pepejal dan awak diminta menghitung isi padunya 4 markah. Untuk kertas 2 ni, awak kena tulis jawapan dalam kertas soalan tu tau. Dan yang paling penting, segala langkah kerja mestilah ditunjukkan. Jangan terus tulis jawapan akhir je. Alright, bahagian B pula, 5 soalan, 45 markah. Jadi setiap soalan membawa 9 markah. Jom kita teliti contoh soalan bahagian B. Kita diberi segitiga bersudut tegak, PQR, PRU dan STU. Soalan A. Segitiga STU ialah imej bagi segitiga PQR di bawah gabungan penjelmaan GH. Uraikan selengkapnya penjelmaan G dan H. 6 markah. Kemudian soalan B. Diberi segitiga PQR mewakili kawasan yang mempunyai luas 14 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang berlorek. 3 markah. Nampak tak tadi? Soalan bahagian B ni, dia lebih mencabar sikit dan biasanya ada elemen kebat yang sederhana dan tinggi. Baik, untuk bahagian C pula, akan ada 2 soalan panjang dan wajib jawab 1 sahaja. Nasib baik masih ada soalan yang boleh dipilih.
soalan panjang ni. Dia akan uji kita dalam pelbagai topik. Contohnya, soalan A ni, soalannya berkaitan nisbah. Tahap kesukarannya rendah. Sebab itulah markah yang diberikan hanya 3 markah. Tapi, markah tetap markah kan? Jadi, pastikan jangan cuai ya. Soalan B pula, soalan dah mula mencabar sikit. Tengok tau, soalan nak kita cari jawapan dengan menggunakan kaedah matriks. Lepas tu, gunakan jawapan awak tu untuk membuat keputusan atau kesimpulan untuk menyatakan pendapat awak sama ada bersetuju atau tidak. Dan pastikan awak beri justifikasi atas alasan untuk menyokong pendapat awak. Untuk soalan tahap sederhana ni, markahnya ialah 9 markah tau. Boleh tahan banyak tu. Soalan C pula. Kita diberi rajah botol dan bentangan kotak. Dan diminta menentukan nilai minimum Y pada bentangan agar kotak ni cukup untuk memuatkan botol. Jadi, kita kena pandai menggabungkan kemahiran dalam isi padu dengan bentangan. Fuh, ni kebat ni. Sekarang ni dah tahu format terkini SPM Matematik, apa strategi kita? Untuk kertas 1, pasti semua topik dalam tingkatan 4 dan 5 akan diuji. Dan bagi kertas 2, saya cadangkan kita fokus pada bahagian A dan B sebabnya wajib jawab. Dan kalau kita campurkan markah kedua-duanya, total markah akan jadi 85 markah. Tapi, kalau kita boleh jawab bahagian C dengan baik, maka saya yakin tak ada masalah lah untuk kita dapat A+ dalam SPM Matematik. Kalau nak tahu teknik pro saya menjawab soalan dalam setiap kertas, pastikan awak tonton SPM Pro Plus di Astro Tutor TV secara on demand atau stream di Astro Go. Juga layari up.com.my untuk mengulang kaji menggunakan nota, soalan-soalan latihan dan kuis. Is SPM like a pro?